Dan ketika mana saya mula terlibat di dalam gerakan reformasi ini, baru saya tahu bahawa apa yang digagaskan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu melangkaui, kita panggil reformasi yang dikatakan perebutan kuasa dan sebagainya. Kerana anak-anak muda hari ini, kita perlu bermula dengan satu deklarasi permatang paut. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakan aktivis yang lain, ada rakan-rakan daripada ABIM, rakan-rakan daripada PKPIM, rakan-rakan daripada NGO-NGO bukan Melayu, rakan-rakan daripada pihak antarabangsa juga, malah pelajar-pelajar Malaysia yang berada di UK, di Amerika dan sebagainya, telah memulakan gerakan reformasi ini. Saya rasa yang sangat menarik perhatian kami, iaitu gerakan anak-anak muda itu, antaranya ialah sosok Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri. Beliau berjaya menggerakkan aspirasi reformasi itu dengan anak muda. Ialah kita anak muda ketika itu, kita sangat kita panggil rebellious. Jadi kita mencari satu sosok yang melawan, satu sosok yang kena dengan jiwa kita. So sebab itu sekarang ini, bayangkan saya dah umur sekarang 46. Nak bercakap mengenai perkara yang saya alami ketika saya berumur 25. Jadi bayangkan perasaan ketika itu ialah kita akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat tanpa disuruh. Kerana ketika itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam penjara. Malah untuk kami dapat melihat pengadilan di mahkamah amat sukar. Malah untuk pelajar-pelajar biasa seperti kami is a bit impossible. Jadi kami hanya mendapat inspirasi daripada ceramah-ceramah, daripada tulisan-tulisan surat khabar, suara keadilan, ketika itu suara rakyat dan sebagainya. Dan saya sendiri ketika itu bersama saudara Samsul dan rakan-rakan sentiasa membawa buah tangan ataupun cenderahati kepada rakan-rakan di kampus. Kami akan ke surau-surau di mahalah-mahalah. Kita akan ketika itu kita tidak ada USB dan sebagainya. Yang kita gunakan hanyalah CD, yang hanya kita gunakan hanyalah kaset-kaset. Bayangkan wadah yang kita ada, medium kita itu amat terbatas. Okey. Persoalannya, selepas itu sejauh mana reformasi itu telah berkembang. Ingin saya jelaskan, banyak perkara-perkara yang telah terbentuk hasil daripada gerakan reformasi tersebut. Antaranya gerakan anak muda yang bersifat jalurnya anak seni. Itu pun saya tengok ada gerakan mereka-mereka yang sehingga mengusahakan saudara W.S. Rendra ke Malaysia. Dan kebetulan saya sendiri terlibat melalui Institut Kajian Dasar dan rakan-rakan yang lain mengusahakan agenda tersebut. Bayangkan ketika itu W.S. Rendra datang ke Malaysia mengungkapkan puisi Paman Doblang, puisi Raja Wali. Bayangkan, dan beliau ditemani oleh satu tokoh anak muda yang sekarang ini saya rasa hebat di Indonesia, iaitu saudara A.F. Saifullah. Jadi ketika itu pun kami telah diinspirasikan kombinasi di antara tokoh senior dan tokoh muda. Dan pada masa yang sama, hasil-hasil bacaan, contoh macam saya sendiri, saya tidak pernah terdedah dengan catatan pinggir. Tetapi bayangkan melalui gerakan reformasi, saya telah menjadikan catatan pinggir saudara Gunawan Muhammad itu sebagai satu rujukan wajib. Sehingga itulah menginspirasi saya menjadi seorang penulis, sehingga kan terbentuklah buku Lelaki Sebalik Pulau yang merupakan kompilasi artikel-artikel saya ketika mana menulis. Dan alhamdulillah, saya melihat apa yang saya tulis 20 tahun lalu berulang kembali sekarang. Dia menjadi relevan semula. Jadi ini yang saya tegaskan di sini, hubungan di antara gerakan reformasi di Malaysia dan Indonesia itu juga sebenarnya diilhamkan juga mendapat tempias daripada gerakan People's Power di Philippines, di Manila. Kita kena ingat ketika itu di mana apabila seorang tokoh Corazon Aquino, isteri kepada saudara Aquino yang telah dibunuh, dia telah menggerakkan satu gerakan rakyat di Filipina, dan sehingga gerakan tersebut telah sebenarnya membangkit semula segala kita panggil raison d'etat, iaitu sebab-sebab perjuangan yang dibangkitkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini, yang sebelum dipecat pun telah membicarakan isu-isu, sebenarnya isu reformasi, contohnya isu gelombang kebangkitan Asia, Asian Renaissance. Ketika itu kami para pelajar telah didedahkan contoh dengan Jamaluddin Al-Afghani, telah didedahkan dengan Hosea Rizal, telah didedahkan dengan Sun Yat-sen, telah didedahkan dengan tokoh-tokoh pembaharuan. Dan bayangkan
kita telah didedahkan dengan perkara ini, dan apabila berlaku kezaliman, berlaku ketidakadilan, maka perkara tersebut dengan sendirinya menggerakkan satu gerakan reformasi di Malaysia.